مسند عبد بالحميد بالحاء المهملة مصغرا ويسمى المنتخب منتخب وهو الإمام عبد بن حميد بن نصر الكسي بكسر الكاف وتشديد السين المهملة نسبة لبلد. قال في حديث الأخذ على يد الظالم يدي الظالم وهو أوله بالسند إليه. قال أخبرنا يزيد بن هارون. Sat. Entah punya ni. Ni entah punya Faiz. Tengok nama Faiz. Kalau hantar Faiz ni, hantar kena dah kena ni, faham tak? Sibik Nabil. Faham tak? Ya Allah. قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سورة المائدة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أي يعمهم الله بإقابه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. الكتاب الثالث عشر kitab yang ke-13 Musnad Abd Din Ibnu Humaid. Baca dulu. Kitab Tsalits Ashar, kitab yang ke-13 Musnad Abd Ibnu Humaid bil ha'il muhmalati musaghara, dengan ha al muhmalah. Jadi ba tu ta'alluq mahzuf, jadi hal pada kata Humaid. Al ba muta'alliqatun bi mahzuf, jadi hal pada kata Humaid. Yani hal kauni Humaid maqru'an apa dia? Bil ha'il muhmalah, dengan ha yang muhmalah. Apa makna muhmalah? Dihampakan. Dihampa tu makna tak ada titik. Ingat tu Syekh. Mangqutah yang ada titik. Muhmalah yang tak ada titik. Muhmalah. Jadi ha yang tak ada titik lah. Kalau dia ada titik, kha ataupun jim. Tidak. Maksudnya dia nak beritahu apa? Baca cara macam mana? Humaid. Bukan Jumaid ataupun Humaid. Kenapa dibuat lagi bil ha'il muhmalah? Kerana zaman tu tidak ada ba. Zaman dulu apa? Tidak digunakan titik secara meluas. InsyaAllah. Dia katakan zaman tanqit, zaman peletakan titik adalah zaman pada Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Amalahu Allah bima yastahiq. InsyaAllah. Maka digunakan pada dhabit supaya tak tertukar di antara huruf-huruf. Supaya tak tukar di antara huruf. Musaghara, hala kaunihi musaghara. Hal yang kedua pada kata Humaid. Hal keadaannya musagharan dibaca dengan at-tasghir. InsyaAllah. Dipanggil baca dengan apa? At-tasghir. Fu'ailani ja'alis thulathiyya idha saghartahu nahwu qudayyin fi qada. Fu'ail, yani ala wazni Humaid. Humaid ala wazni Fu'ail. Dibaca dengan tasghir. Tahu tasghir? Ini dalam bab nahwu. Tasghir. Iaitulah bila kita nak perkecikkan lafaz. Perkecikkan ni sebuah makna masalan. Masalan contohnya apa? Hamidun. Kalau buat misal yang lebih mudah apa dia?
Misal lebih mudah. Ha? Ubay. Kalau bisa lebih mudah tak? Supaya tak ada berlaku i'lal. Supaya tak berlaku i'lal. Masalan, katibun. Katib. Tidak. Mana penulis? Kita nak sebut penulis yang kecil. Sama ada penulis yang kecil baru nak up. Ataupun memang tubuhnya kecil. Kita sebut kutaib. Hirrah. Apa hirrah? Dengan makna kucing. Nak sebut kucing yang kecil, Hurairah. Hamid. Apa dia Hamid? Dengan makna yang memuji. Yang memuji yang kecil, Humaid. InsyaAllah Saghara ni bagi tasghir. Bab lanahu. Wa yusamma, dan dinamakan dia di Al-Musnad Al-Muntakhab. Wa huwa al-Imam Abdu ibn Humaid ibn Nasr Al-Kissi bikasril kafi. Jadi dengan apa? Kissi. Hal keadaan bikasril kaf wa tasydidis sin. Kasrah kaf dan juga syaddah sin. Al-muhmalah. Apa makna muhmalah? Yang tak ada titik. Maksudnya bukan kha. Kissi. Bukan shin. Faham tak? Apa nama muhmalah? Yang tidak bertitik. Dan tasydid akan sin yang tak ada titik. Maksudnya bukan shin. InsyaAllah. Sebab kan kalau kita tulis kan, macam mana nak beza kan? Tidak, dulu tak ada titik. Maka disebut hak ni as-sin al-mu'jamah. Sin yang bertitik. Hak ni sin al-muhmalah. Hak ni shin yang tidak bertitik. Faham tak tu? Maksudnya zaman dulu kan tak ada titik. Betul tak? Maka nak tahu beza macam ni, faham tak? Kisi. Kisi ke kisi, betul tak? Kan tu tak ada titik. Dulu tak ada titik. Jadi macam mana nak bezakan kisi ke kisi? Maka dibuat datang dhabit. Apa dia? Bil ha'il muhmalah wa tasydidis sin bi kasril kaf, wa tasydidis sin al muhmalah. Pakai apa? Sin muhmalah. Kalau yang tak ada titik panggil apa? Sin muhmalah. Kalau yang ada titik, sin muhmalah. kalau ada titik panggil apa? Shin mu'jamah. Sin mu'jamah lah. Mu'jamah tu apa? Jadi muhmalah lawannya apa? Mu'jamah yang bertitik ataupun mangqutah. Syawah tu kenapa? Kitab berlambak buat gitu. Bil ha'il muhmalah, bil kha'il mu'jamah. InsyaAllah. Mu'jam yang bertitik, muhmalah yang tidak bertitik. Faham Ustaz Sam? Kita tak faham? Betul? Mangqutah sama mu'jamah. Tapi kitab banyak orang ghalib dengan sebut ibarat dengan mu'jamah yang bertitik. Nisbatan tu hal pada kata al-kissi. Nisbatan hal pada kata al-kissi, hala kaunihi mansuban li baladin. Nisbatan hal pada mana? Al-kissi. Nampak? Hal pada al-kissi sahaja. Hala kaunihi mansuban li baladin, bagi sebuah negeri. Taib. Sekarang ni kita ada dua perbahasan, iaitulah berkenaan dengan Al-Imam Abdu bin Humaid, dan yang keduanya adalah musnad yang dikarang oleh Al-Imam Abdu bin Humaid. Pertama sekali, tidak banyak diketahui daripada sejarah hidup Al-Imam Abdu bin Humaid. Cumanya Al-Imam Abdu bin Humaid ialah guru bagi Al-Imam Muslim wa Tirmidhi wal Bukhari. Fakana thiqah. Maka adalah Imam Abdu bin Humaid imaman hafizan thiqah. Imam lagi pula hafiz. Yang hafiz yang mana hafal 1,000 hadis sanadan wa matnan ala mashtahara ala katsirin minan nas wal muhaddithin. InsyaAllah. Apa dia maksudnya? Al-Imam Abdu bin Humaid ialah apa? Guru bagi Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi. InsyaAllah.
Maka sebab itu disifatkan Imam Al-Abd bin Humaid dengan gelaran apa? Imaman hafizan thiqah. Dan ma'ruf di sisi kalangan ulama mustalahul hadis, al-hafiz dengan makna menghafal 100,000 hadis sanad dan matnan. Itu yang ma'ruf lah, yang dinukilkan oleh Imam Al-Bajuri daripada Imam Al-Manawi wa ghairihim. Cumanya Al-Imam Syekh Al-Ghummari tak bersetuju dengan ta'rif al-hafiz itu, dan kita Al-Inayah itu masalah lain lah, tak setuju dengan istilah tersebut. Baik, InsyaAllah Abd bin Humaid Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi imaman hafizan thiqah. Dan juga Imam At-Tirmizi. InsyaAllah. Baik. Kemudiannya kita pergi bernama dia. Apa nama dia? Wahwal Imam. Betul tak? Abdu bin Humaid. Nama dia apa? Abdu bin Humaid. Kata Qil, nama dia Abdul Hamid. Qil. Abdu bin Humaid. Kata Qil, namanya ialah apa? Abdu Al-Hamid. Wa Qila. Dan kata Qil, namanya Abdu Al-Hamid. Abdul Hamid. Kalau namanya Abdul Hamid, tak bukan Abdul Humaid, Abdul Hamid. InsyaAllah, kerana dia sifat Allah Ta'ala. Khalas? Baik. Kemudian perkataan Al-Kissi, betul tak? Al-Kissi bikasr al-kaf, dengan kasrah kaf. Wa tasydid as-sin al-muhmalah. Ditasydid akan sin yang dihampakan, dia beri titik. Al-Kissi tu nisbah kepada negeri. Betul tak? Qala nisbatan li baladin. Pertama Al-Kissi ataupun boleh dibaca juga dengan nama Al-Kissi. Dua wajah. InsyaAllah, ikhtilaf para ulama. Yang ni musannif sebut apa? Dengan Al-Kissi, betul tak? Tasydid as-sin al-muhmalah. Ada setengah ulama agak baca dengan as-sin. As-sinul mu'jamah. Taqil dia Al-Kissi. Cuma Al-Kissi ni dia. Al-Kissi ni ialah nisbah kepada negeri, betul tak? Nisbah kepada negeri. Iaitulah tempat dia tu, kalau mengikut para ulama, nisbah kepada negeri. Negeri tu Mawara an-Nahr, dekat dengan Samarkand. Ni belah Uzbekistan. Jadi negeri tu mana? Negeri tu berhampiran dengan Samarkand. Samarkand. InsyaAllah. Dalam mengaji isti'arah, kita ada kitab paling masyhur ni, isti'arah Samarkandiyah. Samarkandi. InsyaAllah. Jadi baladin, negeri-negeri tu kat mana? Hampir dengan Samarkand. Tapi kalau mengikut Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, dia kata fi ardi Mukran. Bi dhammil mim wa fathiyah, Makran atau Mukran. Ala kulli hal. Yang penting nama negeri. InsyaAllah. Baik. Kemudian musannif jangan sebut, anda cuba tengok beberapa tahqiq. Tapi hayat musannif tidaklah diketahui secara detail. Secara panjang lebar. Baik. Kemudiannya berkenaan dengan kitab dia, iaitu Musnad Abd bin Humaid. Sah? Tengok balik atas. Musnad Abd bin Humaid. Bil ha'il muhmalah musaghara. Wa yusamma al-muntakhab. Dinamakan dia muntakhab. Baik. Pertama sekali, Al-Imam Al-Hafiz Abd bin Humaid mengarang musnad. Musnad ni mana luah. Musnad yang tebal. Tak? Kemudian datangnya Al-Muntakhab. Ini asal makna dia. Apa makna Al-Muntakhab? Al-Muntakhab ini asal intakhabah. Intakhibu. Wa muntakhibun. Wa zaka muntakhab. Muntakhab ni isim apa? Isim maf'ul ke isim fa'il? Takhid isim fa'il ke isim maf'ul? Kalau bikasr, muntakhab isim maf'ul. Kalau isim fa'il? Mat? Mana isim fa'il, mana isim maf'ul? Mufta'il ataupun mufta'al? Sam-sam. Hafal dah kan? Mufta'al isim maf'ul. Mufta'il isim fa'il, betul? InsyaAllah.
Betul lah tu. Saja tengok. Faham tak? Allahumma salli alaihi wasallam. Tertukar, anda tertukar lamiah dengan alfiyah. Rabut dua-dua ni. Ha tak? Tapi dua-dua bahan lain. Wazinatul mudhari' ismu fa'ili min ghairi thalathi kal muwasili ma kasri matluwi al-akhir mutlaqa wa dhammi mim min zaidin qad sabaqa. Wa in fatahta. In fatahta, kalau kamu fatahkannya wa in fatahta. Wa in fatahta sara maf'ul. Wa in fatahta. Anda tertukar dengan bait lamiah. Wa in fatahta sara maf'ulin wa qad hasala. Tukar. Padahal dia lain-lain baik. Maksudnya lain apa ni rajas, satu lagi apa? Ini basit. Maka slimat luwil akhiri mutlaqa wa dhammi mim min zaidan qad sabaqa wa in fatahta kamithil muntazar. Wa in fatahta kata sarah. Kalau dalam lamiah sebut macam mana? Lamiah bawah sekali. Jadi tak boleh ni. Ha tak? إن فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعين فهو قد عدل. Tu bawah, atas. Balik tengok ni hari. Dia tu ya Allah ya Rabb. وزينة المضارع اسم فاعلي. زينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا. كسره كان بواه. هنا كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. وإن فتحت صار اسم مفعول. وإن فتحت itu dia dalam apa? Lamiah dia pun sebut juga. Dalam lamiah pun sebut juga. Wa in fatahta sara ismu maf'ulin wa qad hasala. Jalla man la yasu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil kaunaini wa thaqalain. Qala Syekh rahimahullah taala. Baik, jadi pada al-muntakhab iaitu yang terpilih. Asal mana al-muntakhab? Intakhaba, yang ni apa? Terpilih. Mana al-muntakhab dia terpilih? Asal intakhaba. Geram, tak ingat. Ustaz? Mana boleh tiap hari ulang. Tiba-tiba kena tengok muka apa lupa. Faham? Kasri matlu'il akhiri mutlaqa. Wa in fatahta sara ismu. Mana dia? Ya Allah. Maka slimat luwil akhiri mutlaqa wa dhammi min zaidin qad sabaqa. Wa fi ismi maf'ul ats-tsulathi tarad. Zinatu maf'ulin ka'ati man qasad. Ini selepas dia. Wa in fatahta minhu ma kana kasar. Sara ismu maf'ulin kamithli muntazar. Mana makasri matluwil akhiri mutlaqa wa dhammi mim zaidin qad sabaqa. Tu dalam kasr. Wa in fatahta minhu ma kana kasar. Kalau yang kasrah itu difathahkan, terus ditukar pula. Sara ismu maf'ulin kamithli muntazar. Al-mahdi al-muntazar, yang ditunggu akan dia. Kalau al-muntazir, kita lah yang menunggu. Faham tak? Tu yang terjadi naik kat mana? Buat TikTok tu, faham tak? Tunggu Imam Mahdi. InsyaAllah. Hak lamiah tengok. Lamiah macam mana? Kena tarik beratas tau. Babu abniyati asma'il fa'il maf'ul. Kawazni fa'ilin ismu fa'ilin ju'ila. Min al-thulathi alladhi ma waznu fa'ula. Wa minhu sigha ka sahlin wa dharifi wa qad yakunu af'ala aw fa'ana wa ka'fa'ula. وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازن فاعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأز والأشنب جدلان ثم قد يأتي كفاني وشبه واحد البخلا حملا على غير نسبة كخفيف طيب أشب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدلا وباسم فاعل غير الثلاثة جي وزن المضارع لكن أول جعل تمام tadi وباسم فاعل غير الثلاثة جي
Sama juga yang tadi. Bismi fa'ili dengan isim fa'il. Ghairi thalathati ji yang bukan sulasi. Waznan mudhari'i lakin awwalun ju'ila. Awas tak betul miman tudammu. Wa miman tudammu wa imma qabla akhirih fatahta. Kalau kamu fatah sara ismu maf'ulin wa qad hasala. InsyaAllah. Ingat juga. Boleh tu, Mat? InsyaAllah. Taib. Saya jawab ni faham tak sebab satu hadis ya. Baik, macam mana yang muntakhab ni? Muntakhab ni apa? Muntakhab ni yang terpilih. Kerana berlaku khilaf dengan ulama. Pendapat yang pertama bahawasanya al-muntakhab ini karangan musannif. Bermaksud musannif mengarang musnad yang besar dulu, musnad kabir. Musnad yang tebal. Dimuatkan dengan banyak hadis. Kemudian musannif ringkaskan daripada musnad tersebut dia dijadikan namanya muntakhab. Muntakhab ni yang terpilih. InsyaAllah. Mengikut qaul yang kuat bahawasanya Abdu bin Humaid mengarangkan musnad yang luas. Dia karang sendiri. Yang dikarang dikarang dia dalam karangan yang panjang, yang luas. Kemudian dia sendiri ringkaskan. InsyaAllah. Dia sendiri ringkaskan. Kemudian dia buat sebagai hadis-hadis pilihan. Dan dia tak banyak hadis, bukan berapa 300 lebih asal. Musnad Abdul bin Hamid. Berapa? Tak banyaklah sebab apa? Dia kata juzuk latif jiddan inda sahabah, inda nas. InsyaAllah. Bermaksud dia karang asal dan dia karang mukhtasar, yakni muntakhab. InsyaAllah. Ada pendapat yang kedua bahawasanya muntakhab ini bukan karangan dia, tapi lah karangan yang ditulis oleh orang datang selepas dia. Orang yang selepas yang datang, faham tak? Ambil daripada musnad yang besar, kemudian buat hadis-hadis pilihan. Bermaksud di atas dua-dua pendapat mengatakan musnad yang asal memang Abdul bin Humaid yang karang. Memang dia yang karang. Cumanya yang muntakhab yang kita nak baca hadis dia ni. Muntakhab ni imma dia karang, dia yang ringkaskan sendiri, ataupun orang yang tolong cabutkan daripada hadis-hadis dalam asal kabir. Dan untuk pengetahuan antum, musnad asal tu tidak dijumpai, mafqud. Ini hilang lah. Adapun musnad muntakhab ni dijumpai. InsyaAllah. Bila sebut musnad, ingat susun antara nama sahabat. Dan musnad ni disusun mengikut keafdalan sahabat. Sebab dia mula dengan Sayyidina wa Maulana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Khalas? Tayyib. Boleh? Tuan, sama ada yang mengarang? Maksudnya dia karang sendiri muntakhab ataupun yang datang selepas dia. Iaitulah kalau kita ambil yang tu mengatakan dipanggil Al-Qadrul Masmu' li Ibrahim bin Khuzaim minhu. Iaitulah ulama datang selepas dia ambil riwayat anak murid dia namanya Ibrahim bin Khuzaim daripada Abdul bin Humaid. Dihimpunkan satu kitab. InsyaAllah. Cuma di atas dua-dua pendapat memang yang karang asal tu dia. Cuma muntakhab tu yang buat pilihan tu dia sendiri ataupun orang lain. InsyaAllah. Maksudnya ulama datang selepas, cumanya ambil riwayat Ibrahim bin Khuzaim anak murid daripada Abdul bin Humaid. Dia panjang lagi dia punya apa nama Allah Muhammad, dia punya turutan tu. Maksud dia ambil riwayat siapa daripada siapa dah. Qala Syekh rahimahullah taala. Qala fi hadits al-akhdhi ala yadi adh-dhalim wa huwa awwaluh. Berkatalah oleh ia Abdu bin Humaid. Qala berkata ila Abdu bin Humaid fi hadithil akhdhi, pada hadis ambil ala yadi adh-dhalim, di atas tangan orang zalim. Ambil di atas tangan apa Syekh? Orang zalim. InsyaAllah. Baik, di sini beliau qala berkata ila Abdu bin Humaid fi hadithil akhdhi ala yadi adh-dhalim. Ni bukan nama bab Ni bukan nama bab Syekh. Kerana apa? Kerana ni adalah musnad. Musnad ni susun atas bab bernama sahabat. Jadi ini bukan nama bab. Cumanya diletakkan hadis ini secara mafhumnya diletakkan hadis berkenaan dengan al-akhdhi ala yadi adh-dhalim. Oleh sebab ismu bab. Kerana murattab ala isma' sahabah. Cumanya apa maksud? Ambil atas tangan orang zalim. Ambil atas tangan orang zalim makna man'udh zalim min zulmihi. Ambil ni makna tegah. Tegah orang zalim daripada melakukan kezaliman. Itu murad maksud hadis ni. Tegah orang zalim
daripada kezaliman. Jadi maksud al-akhdh yani mana'a. Man'u zalim min zulmihi. Khalas? Dia insya-Allah. Wa huwa, dan bermula ia hadithul akhdhi ala yadi zalim awwaluh. Awalnya yang musnad. Nampak insya-Allah? Alhamdulillah, ialah ni apa dia, awal-awal hadis yang musnad. Kalau dia ni bukan hadis pertama, dia bab wa huwa awwaluh, jin terima, faham tak? Pening kepala kita. Insya-Allah. Bisanadi ilaihi qala akhbarana Yazid bin Harun. Bagi. Qala akhbarana Ismail ibnu Abi Khalid. Dah bagi. Yazid bin Harun qala akhbarana Ismail ibnu Abi Khalid an Qais ibnu Abi Hazim an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala. Untuk pengetahuan antum, hadis ni anda tak mahu hurai panjang sebab apa? Hadis ni mafhumnya serupa dengan hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang kita baca minggu lepas. Iaitu kita tulis panjang bahasa ayat Quran tu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. InsyaAllah anda ulang secara laju. Qala innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Qala, berkata Abu Bakar, innakum, sesungguhnya kamu, taqra'una, membaca oleh kamu, hadhihi al-ayah, akan ini ayat. Ingat balik. Sayyidina Abu Bakar menegur orang. Orang kata dengan ayat Quran ni apa dia? Tak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Pasal apa? Kena jaga diri kamu saja. Orang lain tak payah cara mana. Faham tak? Orang lain sesat, tu bukan masalah kamu. Faham tak? Orang beramal dengan hadis apa? Berzahir dengan apa? Ayat Quran ni kata tak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Sayyidina Abu Bakar tegur balik. Ayat Quran dia, tafsiran dia begini. Tafsiru bil ma'thur. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Alaikum anfusakum. Alaikum makna apa? Ilzamu. Apa dia? Isim fa'il amar. Hendak jagalah olehmu akan diri kamu, anfusakum. Ai apa dia? Ihfazuha wa qumu bi islahiha atau bi salahiha. Hendak jagalah diri kamu. Oh. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Nanti tulis tepi tu rojok apa dia? Kitab Ustaz Ahmad. Yang dulu kita dah bahas panjang. La yadurrukum, tidak mudarat akan kamu, man dhalla, oleh siapa yang sesat, ya man idza ihtadaitum, apabila dapat hidayah lah oleh kamu. Kamu dapat hidayah tak? Kalau kamu dapat hidayah, tidak mudarat siapa-siapa yang sesat. Seolahnya apa? Jaga diri hang je. Orang yang sesat tu kubur dia masing-masing. Zahir ayat Quran. Tapi murad dia begitu ke? Bukan. InsyaAllah. Maksud ayat Quran ni, anda ulang balik, bahawasanya apa dia? Hendaklah kamu jaga diri kamu. Faham tak? Dan tidak mudarat orang yang sesat apabila kamu mendapatkan hidayah, yakni setelah daripada kamu menyampaikan amal ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia sesat juga, tu bukan masalah kamu lagi, sebab kamu dah tegur. InsyaAllah. Suratul Maidah. Wa inni sami'tu Rasulullah, ini tafsiran. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah SAW bersabda apa dia? Innan nasa. Ni apa dia? Menunjuk kepada riwayah bil makna. Dulu tengok lafaz hadis beza tak? Beza dulu. Dulu sebut apa? Iza apa? Iza innan nasa iza ra'ul munkar. 41. Ni apa dia? Innan nasa iza ra'ul zalim. Hada riwayah bil makna ya Syekh. Boleh tak riwayat bil makna? Boleh riwayat bil makna. Mafhum. Atau ada riwayat macam ni, ada riwayat macam ni. Tajuz riwayat bil makna al-asah. Kama qala al-Hafiz Ibn Hajar fi an-Nukhbah. Innan nasa idza ra'u adh-dhalim. Sesungguhnya manusia apabila melihat oleh ia manusia tu, an-nas tu, adh-dhalim, akan orang yang zalim. Falam ya'khudhu ala yadayhi. Falam ya'khudhu, maka tidak pegang. Maksudnya tidak pegang Syekh. Ala yadayhi, di atas tangannya yang zalim. Ingat balik. Pegang atas tangan, maksudnya apa tadi yang sebut? Menegah apa? Kezaliman. Falam ya'khudhu ala yadayhi, ay lam yamna'uhu min adh-dhulmi. Ay lam yamna'uhu min adh-dhulmi. Lam yamna'uhu tidak menegah. Apa maksud? Lam ya'khuzu ala yadayhi. Tak mengambil, tak pegang atas tangannya yang zalim. Ya'ni lam yamna'uhu minadh zulmi. Tidak apa Syekh? Tidak menegah daripada kezaliman. InsyaAllah. Tidak menegah daripada kezaliman. Tak tegah.
Kemudian dalam ta'liq dan takrir bagi Musnad Abi Hamid mengatakan wahum yaqdiruna alaih. Sedangkan mampu. Ni qaid. Yang mana diketahui daripada riwayat-riwayat yang lain. Tak tegar sedangkan mampu. Ulama ada lidah tapi tak tegak. Orang yang duk bergolek-golek tu. Gelek-gelek-gelek. Ha tak? Au syakal an ya'um. Kan takut kena tibai balik. Faham tak? Takutlah. Kata lagi kena pula. Au syakal tapi tak apa insya-Allah. Wakil dah. Yang ini gelek-gelek-gelek tu kalau lelaki bagi Ustaz Wadi, perempuan bagi Ustaz Bahrul. Kata buat-buat. Ha tak? Sungguh. Cuma bidang ilmu tu sukulah. Cuma bidang tegak tu ada. Au syaka jawab. Nescaya apa? Hampirlah. Ibarat. An ya'ummahumullahu. Hampirlah. Apa dia? An ya'ummahumu. Bahawa apa? Meratailah akan mereka itu annas. Allahu oleh Allah. Bi'iqabihi dengan siksaannya Allahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Kalau kata manusia itu tengok orang zalim tak apa? Tak tegah daripada buat zalim. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudara kamu sama ada dia sedang menzalimi orang lain ataupun dizalimi. Sahabat pelik, ya Rasulullah arafna nusratal mazlum. Kami tahu dah cara nak tolong dia orang yang dizalimi. Kalau orang kena pukul, pertahankan dia. Tapi kalau orang yang memukul, macam mana nak tolong dia Rasulullah? Yang pukul tu antakufan atau kamaqal. Maksudnya apa? Bahawa kamu larang daripada dia memukul. Stopkan dia. InsyaAllah. Au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi. Apa dia ya'ummahum? Rata. Makna apa? Ya'ummus salih wal fasid. Orang soleh dan orang fasik sama saja. Faham tak? Tak ada istilah apa? Amalan-amalan ni melepaskan daripada apa? Kena gitu tak? Sebab Nabi SAW bagi perumpamaan untuk orang yang ni, yang istilahnya apa? Buat kubur masing-masing. Nabi buat perumpamaan apa? Ada kapal 2 tingkat. Disebut dalam hadis Amsal Sayyidil Alamin. Amsal makna perumpamaan. Yang ditulis oleh Imam An-Nabahani rahmatullahi alaih. Nabi SAW dia kalau dia buat perumpamaan apa? 2 kapal, satu kapal atas bawah, satu bawah, satu atas. Faham tak? Hak bawah ni dia pergi tebuk lubang. Tingkat bawah ni. Tebuk lubang. Duk. Orang atas marah. Weh, hang dia ketuk lubang buat apa? Faham tak? Lah, ni tingkat kami, suka hati kami lah. Tingkat bawah. Tapi hakikat kalau tebuk, pecah. Tenggelam siapa? Semua Syekh. Masya-Allah. Memang misal yang itulah yang Nabi buat. Untuk masalah au syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabi. Dan Banu Israel kenapa dia azab? Tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itu bila Allah Ta'ala nak turunkan azab, Allah Ta'ala suruh keluar dulu para nabi-nabi. Keluar apa? Para nabi dan juga orang-orang soleh. Kerana apa? Kalau turun azab tidak istisna dia tu. Itu tak ada. Ini tubik. InsyaAllah. Baik. Cumanya daripada rahmat Allah Ta'ala bagi umat baginda Nabi SAW dengan sebab Nabi SAW Allah Ta'ala akan buat turun azab tapi tak rata. Maksudnya tidak berlaku seperti banjir Nuh satu dunia ada. Kena pada taifah makhsusah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Dan cara untuk para ulama menyebutkan diangkatnya bala dengan 2 sebab. Pertama dengan Nabi SAW dan kedua dengan istighfar. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum astaghfirun. Allah tidak akan azab dia akan satu umat wa anta fihim. Dan sedangkan kamu ya Muhammad masih berada di sisi mereka. Faham tak? Dan Allah tidak akan mengazab apabila sedangkan mereka masih beristighfar. Kalau kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi wa radhiya anhu, dia kata apa? Lana amanan zahaba ahaduhuma wa baqiya al-akhar. Allah tak suruh apa? Tidak diazab bila sedangkan Nabi Muhammad masih hidup di antara kamu dan ataupun Allah Taala tidak akan mengazab dia selagi mana mereka beristighfar. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, kita ada 2 keamanan. Ada 2 apa? Keamanan. Satunya telah tiada, iaitu baginda Nabi SAW, intaqala ar-rafiqil a'la, dan satu lagi ialah istighfar yang masih ada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, syaka.